Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua viewers SG Academy. Harap-harapnya semua kekal sihatlah kan di musim-musim COVID ni dan patuh dengan arahan kerajaan dan terus patuhlah sampai habis tempoh PKP ni. Agar stay safe, stay at home. Sepanjang tempoh PKP ini, pelbagai inisiatif telah kerajaan laksanakan sebagai langkah pemangkin ekonomi dan juga untuk keselamatan negara. Baru-baru ni, kita dapat dengar bahawa yang tempoh PKP ni dilanjutkan lagi sampai 28 April kalau tak silap saya kan. So banyak Ya, betul. banyak aktiviti-aktiviti terbantut dan ada setengah tu tak boleh dijalankan kerana tempoh PKP ini. Baru-baru ini juga Menteri Kewangan Malaysia menyatakan pelajar SKM tahap 4 juga layak untuk memohon bantuan prihatin nasional. Adik-adik dekat luar sana jangan lupa mohon tau. Okey, sebelum ini pelbagai sesi telah kita jalankan mengenai TVET, komputer sistem, multimedia, pengandalian drone dan yang paling latest sekali kita mengadakan sesi diskusi bersama 3 atau 4 panel kita yang pakar industri bercerita mengenai hubungan TVET dengan 4th Industrial Revolution itu sendiri. Hari ini pula apa yang kita nak bincangkan? Kita mengadakan sesi soal jawab bersama panel-panel pakar ini mencurahkan pendapat dia, idea dia pun mahupun pengalaman mereka dalam membangunkan kemahiran di Malaysia mengikut peredaran zaman. Ataupun jikalau viewers SG Academy ada nak ajukan soalan, boleh tinggalkan soalan di ruangan komen kita. Panel kita akan sedaya upaya untuk menjawab soalan-soalan adik-adik ataupun para ibu bapa kat luar sana. Tanpa membuang masa lagi, kita pasti viewers semua sudah kenal dengan panel-panel kita hari ini. Yang pertama, Encik Semawi kita. Encik Semawi. Ambai sikit je. Itu dia. Kekal kacak. Orang yang sangat berpengalaman dalam bidang kreatif multimedia dan animasi. Hari ini, Encik Ismawi bukan lagi nak cerita mengenai bidang yang dia mengajar. Bahkan hari ini, skop kita lebih luas lagi. Kita bercerita mengenai TVET ketika tempoh kawalan pergerakan COVID-19 ini. Dan juga hala tuju adik-adik lepasan SPM selepas tempoh PKP ini. Okey, kita bergerak kepada panel kedua kita, Miss Jo. Dah lama kan tak nampak Miss Jo kan? Hari ini Miss Jo juga akan memberi pendapat ataupun saranan mengenai hala tuju dan pergerakan TVET ketika PKP COVID-19 ini. Banyak faktor yang boleh difikirkan mengenai TVET ketika PKP COVID-19 ini. Misalnya berapa banyak institusi yang terbantut perjalanan pengajian mereka ketika PKP ini. Semuanya perlu ditangguhkan. Okey, yang keduanya ekonomi. Ekonomi pasti terganggu dengan adanya PKP ini. Dekat mana role TVET di dalam keadaan begini? Kita akan huraikan satu persatu. Ketiganya, COVID-19, sejenis virus yang ditemui pada tahun 2019. Masih banyak perkara lagi kita tak tahu mengenai virus ini. Tapi buat masa ni, berdasarkan saranan kerajaan, terdapat beberapa langkah keselamatan yang boleh kita ambil. Misalnya memakai topeng muka dan hand sanitizer. Apa peranan TVET dalam isu ni? Baiklah. Kita mula dengan Encik Ismawi. Apa pendapat Encik Ismawi mengenai hala tuju adik-adik lepasan SPM maupun PT3 selepas tempoh PKP COVID-19 ini? Ataupun apa cabaran diorang ni lepas tempoh PKP ni? Boleh ke diorang sambung belajar terus ke kena cari duit dulu kan sebab dah lama sangat tak bekerja? Yalah, saya pasti sesetengah keluarga pasti tergugat ekonominya lepas tempoh PKP ini. Silakan Encik Semawi. Okey, terima kasih Encik Khairi. Pertama kali, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya harapkan semua penonton di luar sana berada di dalam keadaan yang sihat dan walafiat. Stay home, stay safe. Perjuangan kita belum selesai lagi dan kita pasti menang dalam menawan COVID-19 ni. Betul apa yang Encik Khairi kata tu. Perkara pertama kali yang paling kita risaukan selepas COVID-19 ni adalah orang kata dari segi kemerosotan ekonomi lah.
Kita berbicara dari segi ekonomi keluarga, di mana tempoh PKP ni dilanjutkan, di mana ada ibu bapa yang terpaksa bekerja dari rumah, ada yang terpaksa bercuti tanpa gaji, dan pelajar-pelajar lepasan SPM yang sepatutnya yang dahulunya orang kata boleh menggunakan masa ini untuk bekerja sambilan mengumpul duit sebelum masuk universiti, tapi tidak dapat berbuat demikian. Sebab dengan tempoh PKP ni banyak aktiviti yang biasa kita lakukan dahulu terpaksa kita stop. So ini sedikit sebanyak memang orang kata memberi kesan lah kepada pelajar dan keluarga dari segi persediaan orang kata lepas PKP ni untuk meneruskan pendidikan mereka di peringkat yang tertinggi, sama ada RPTA, RPTS ataupun kolej-kolej TVET kerajaan ataupun swasta. Okey, walaupun orang kata UPU masih dibuka, pelajar-pelajar boleh memohon secara online, tapi orang kata persediaan orang kata untuk menghadapi selepas tu. So orang kata memang cabaran tu banyak lebih kepada orang kata ekonomi, di mana orang kata ini sedikit sebanyak memberi kesan bagaimana keluarga nak membantu pelajar-pelajar lepas ini untuk menyambungkan pelajaran. So untuk itu orang kata kita bersyukurlah adanya program TVET ni, sebab sekurang-kurangnya program TVET ni boleh memberi orang kata peluang kepada adik-adik di luar sana yang mungkin tidak berpeluang untuk masuk IPTS ataupun mungkin berpeluang tapi orang kata ada kekangan ekonomi untuk mengikuti saluran TVET ni, orang kata bukan sebagai pilihan kedua tapi memang pilihan yang paling utama yang diorang patut pilihkan lah. Di mana pendapat saya TVET ni orang kata lebih ekonomi, lebih terjamin dan lebih mensasarkan kepada melahirkan pekerja yang mahir. Seperti yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak tahu di luar sana, di SG Academy, mungkin saya boleh kongsikan sedikit. Seperti Cik Khairi kata sebelum ni, banyak pembelajaran di luar sana di kolej-kolej di luar sana orang kata terpaksa ditangguh atau ditundakan. Tapi kita di sini mengambil orang kata inisiatif memanfaatkan teknologi dan IR 4.0, di mana kelas kita masih berjalan secara langsung, orang kata secara online, dan pelajar kita orang kata hari-hari kita pantau dengan orang kata memastikan apa yang patut mereka pelajari itu tidak orang kata terlepas walaupun sedikit. Memang ada kekangan dari segi orang kata teknologi, dari segi orang kata internet, dari segi kemudahan, tapi itu yang untungnya TVET kemahiran ni, kita tidak hanya mempunyai satu cara untuk meneruskan proses pembelajaran. Kita ada pelbagai cara untuk meneruskan proses pembelajaran kita. Itu salah satu yang terbaiknya pasal TVET lah yang kita jalankan di SG Academy. Okey, apa yang kita boleh share pada ibu bapa dan juga pelajar di luar sana. Okey, macam saya sebutkan sebelum ini, di mana program TVET ini adalah program yang ekonomi. Ekonomi ni maksudnya mampu dibayari lah, sama ada secara persendirian ataupun kita ada orang kata bantuan pendidikan daripada tabung kemahiran ataupun melalui KWSP, dan juga ada sesengah kolej yang menawarkan skim bayaran angsuran mengikut kemampuan keluarga itu masing-masing lah. Dan ini sedikit sebanyak orang kata membantu cabaran-cabaran pelajar ni selepas COVID-19 ni, di mana orang kata isu ekonomi tu dapat diringankan dengan adanya kolej-kolej TVET ni. Di samping itu juga apa yang boleh saya sharekan apa yang kita lakukan di SG Academy, di mana kita di SG Academy pembelajaran kita menggunakan sesi. Kita ada 2 sesi lah, maksudnya pelajar tidaklah belajar 5 hari seminggu, tapi mereka belajar 3 hari seminggu, dan orang kata jangka masa waktu tu kita mematuhi jangka waktu daripada JBK, dan ini memberi peluang pada hari-hari rehat tu untuk pelajar itu orang kata bekerja secara sambilan. Di sini dia orang kata mampu mencari duit allowance sendirilah tanpa orang kata menyusahkan ibu bapa. Ini apa yang kita cuba lakukan untuk meringankan beban-beban pelajar-pelajar lepas SPM di luar sana yang nak meneruskan pembelajaran mereka selepas COVID-19. Sebab saya menjangkakan yang COVID-19 ni kemungkinan kita akan pulih selepas hari raya.
Mungkin dalam bulan 7 atau bulan 6 sebegitu. Dan tempoh masa itu terlalu panjang. Terlalu panjang untuk pelajar tidak membuat apa-apa. Terlalu panjang tanpa membuat apa-apa, di mana ialah pelajar dan keluarga tak dapat orang kata bekerja, tak dapat nak membuat persediaan untuk masuk universiti. Dan juga suka saya orang kata kongsikan di sini, di SG Academy ini, pembelajaran kita tidaklah terkesan sangat dengan COVID-19 ini sebab kita mengambil konsep online, dan di mana kita juga ada menawarkan orang kata kursus-kursus percuma dan juga kursus-kursus orang kata tambahan untuk adik-adik di luar sana untuk melihat apa minat mereka sebelum mereka melangkahkan kaki mereka ke dunia institusi pengajian tinggi lah, ke Menara Gading. Okey, itu pandangan saya lah. Dan memang saya akui, even kita pun keluarga, faktor ekonomi itu kita tak boleh nak elak. Dan apa yang kita boleh lakukan selepas COVID-19 ni ialah kita kena melihat apa pilihan yang kita ada. Dan saya melihat TVET itu adalah satu pilihan yang tepat lah untuk pelajar-pelajar di luar sana. Dan Cik Khairi, saya kembali kepada Cik Khairi. Okey, baiklah. Okey, terima kasih Encik Semawi. Itu pendapat dari orang yang berpengalaman kan. Dia faham semua macam dia pun sendiri ada ramai student dia yang mungkin hadapi situasi yang macam mana dia ceritakan tadi kan. Ada setengah maybe ada masalah kewangan, ada ataupun ada masalah yang kita tak tahu yang dihadapi sepanjang tempoh PKP ni. Berbalik kepada yang Encik Semawi cakap dari sesi tu kan, silap-silap bukannya dia orang kerja sambilan, silap-silap dia orang apa yang dia orang belajar tu dah boleh jadikan kerjaya di sesi yang dia orang tak ada kelas tu kan, betul kan Encik Semawi? Betul Cik Khairi. Kita di sini sebagai trainer dan juga sebagai orang kata industri practitioner adalah itu kita punya tugas utama untuk orang kata mendidik pelajar ni dan membawa mereka melangkah ke alam pekerjaan lah walaupun masih di peringkat college. Dan alhamdulillah untungnya multimedia ni banyak kerja-kerja tu kita boleh buat secara online. Betul tu. Berbanding dengan offline lah. Dan banyak benda-benda tu walaupun kecil orang kata lepaslah duit allowance tiap bulan. Bolehlah dia sara diri dia ke dengan adik-adik dia kan, ringankan sikit beban. Alhamdulillah. Itulah, adik-adik kita ni bukan sahaja kena fikirkan mengenai pengajian mereka, ada antara mereka juga perlu fikirkan keluarga. Jangan katakan mereka, kita sendiri sebagai seorang dewasa macam Encik Semawi pun sebagai seorang ketua keluarga pasti risau kan dan terfikir tentang kesihatan, kan, tentang keselamatan keluarga, bahkan kewangan sekali. Kalau diikutkan hampir sebulan lah macam Encik Semawi cakap kan, dah tempoh PKP ni dah berlangsung. Setengah adik kita yang ingin melanjutkan pengajian dah rugi dah sebulan. Lepas ni bulan Ramadan pula tiba kan. Bahkan lepas tu bulan Aidilfitri pula, kan raya bulan Syawal pula kan. So berapa banyak lagi mereka perlu tangguhkan pengajian ni kan, dah sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan. So saya rasa TVET ni adalah satu jalan yang terbaik untuk mereka ni lah. Bahkan di SG Academy pun walaupun dalam situasi macam ni, kita masih kita masih mengadakan enrolment student-student baru yang ingin melanjutkan pengajian. Baru-baru ni kita baru je lepas sesi induksi bersama student baru kita kan, secara online, secara menggunakan aplikasi video conference. Dah selesai dah. Adik-adik kita ni nak start kelas dah pun. Okey, baiklah. Kita beralih ke Miss Ju. Kita yang berada dalam dunia TVET ni Miss Ju, macam mana dengan kita ni? Miss Ju sendiri sebagai seorang trainer, bagaimana Miss Ju ataupun aliran TVET ini menangani isu kelas tertangguh akibat PKP COVID-19 ni? Silakan Miss Ju. Okay. Baiklah, Encik Khairi. Sebelum tu Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua viewers di luar sana lah. Okey, berbalik pada soalan yang ditujukan oleh Cik Khairi, bagaimana cara untuk TVET menangani pembelajaran dalam tempoh PKP ni? Saya faham pembelajaran yang sebelum ini kita pelajar hanya boleh datang ke college, kemudian dia akan buat hands on di situ, kemudian kita akan tengok depan mata kita pelajar membuat kerja macam mana. Okey, so
So dalam tempoh PKP ni, pelajar tidak boleh datang ke kolej. Seperti yang sedia maklum, kolej terpaksa ditutup dan kita pula sebagai institusi kita perlu membuat inisiatif lain di mana seperti yang kita tahu dalam usaha berterusan untuk membendung wabak virus COVID-19 ni, institut pendidikan di seluruh dunia mula beralih kepada pembelajaran atas talian bagi mengekang penularan wabak ini. So kami di SG Education Group telah melancarkan inisiatif terbaru kami iaitu Digital Tibet, di mana ia merupakan satu platform digital yang menawarkan pelbagai kursus kemahiran secara percuma bagi memastikan proses pembelajaran dan latihan berjalan seperti biasa. Cara Tibet menangani pembelajaran dalam tempoh PKP ini pula dengan menggunakan media Google Classroom. Seperti yang kita tahu ya, Google Classroom ini sangat familiar semenjak PKP berlangsung, betul? Jadinya Google Classroom ini telah lama wujud, cuma masih ada sesetengah yang tidak sedar dan tentang kewujudan Google Classroom ini. Ia juga boleh membuat, selain daripada Google Classroom ni, antara kelebihan Google Classroom ini juga dia boleh membuat video conference face to face seperti sama konsep dalam aplikasi Zoom, Teamlink, Skype dan sebagainya lah. Dan ianya sangat mudah digunakan. Okay? Kemudian Classroom ini juga adalah medium pengajaran yang bagus di atas talian online. Jadinya pengajar juga boleh memantau dari segi kemajuan bagi setiap pelajar tersebut. Okey, kita juga boleh mengupload segala nota maupun bahan pembelajaran di dalam Google tersebut untuk rujukan para pelajar, kerana para pelajar memerlukan bahan-bahan dan sumber rujukan untuk mereka yang belajar di rumah masing-masing. Begitu juga pada pelajar juga. Mereka pun boleh share ataupun jika mereka ingin berkongsikan pendapat, ingin mengajukan soalan, diorang boleh kongsikan soalan-soalan tersebut di dalam Google Classroom yang telah kita buatlah. Okey. Ia juga menyamai, ia juga sedikit sebanyak menyamai seperti konsep penggunaan Facebook, di mana mereka boleh komen dan juga mengajukan pendapat. So, komunikasi pelajar dengan trainer ni boleh dilihat dari situlah. Okey. Kemudian manfaat daripada Google Classroom ini juga, kita boleh membuat quiz maupun assignment pelajar dan juga kita boleh semak serta komen hasil pelajar on the spot. Kerana kita tidak perlu bimbang lagi kerana pembelajaran kita lebih kepada di atas talian. Okay? Dan juga trainer dan pelajar sangat dititik beratkan untuk sentiasa berkomunikasi di dalam Google Classroom tersebutlah. Kemudian pelajar juga akan lebih tertarik dengan medium pembelajaran ini kerana dia dapat mengubah cara pembelajaran dari hands-on ke medium talian secara online ni. Okay. Kemudian boleh saya kongsikan beberapa artwork pelajar yang telah dilakukan di SG Academy lah, yang telah dibuat oleh pelajar tersebut. Boleh saya kongsikan? Boleh. Sila Miss Jo. Saya kongsikan, saya share. Okay. Ini adalah salah satu video teaser pelajar sewaktu kita mengajar secara online ya. Okey, ini adalah video di mana kita dapat mengajar mereka secara online menggunakan aplikasi Zoom. Ini adalah contoh-contoh di mana saya menggunakan pendekatan aplikasi Zoom ini untuk mengajar pelajar-pelajar saya. Di sini kita boleh mengajar lebih detail
Dan juga dia punya boleh membuat sesi pertanyaan. Boleh membuat, jika pelajar tidak faham, okey, kita boleh kita boleh beritahu secara detail, dan pelajar pun tak ada masalah buat masa ni kerana mereka lebih mudah faham dan boleh buat sendiri. Dengan adanya tutorial dekat sini, kita pun mewujudkan tutorial bagi pelajar, dan segala tutorial tu kita akan upload ke dalam Google Classroom dan dia akan memberi kesenangan pada pelajar lah untuk untuk membuat rujukan. Ini adalah salah satu image manipulasi di mana kelas bersama tahap 2. Okey, so ini adalah salah satu video dia lah. Jadinya pendekatan saya untuk menggunakan medium aplikasi Zoom dan juga Google Classroom kepada semua pelajar sangat-sangat relevan buat masa ni. Okey, baik. Kemudian ada lagi video? boleh saya share lagi video? Boleh. Silakan. Silakan Ju. Boleh share banyak-banyak. Okey, ni juga adalah salah satu pelajar punya teaser. Rasanya Miss Ju kena share aplikasi itu kot. Kena share. Mesti kena share aplikasi Miss Ju. Biju, ni video tu kena share kan. Mungkin saya boleh tambah sikit lah untuk video ni. Pelajar ni saya kenal lah. Dia baru masuk level 3. Tapi dia dah ada YouTube channel dia sendiri. Yang juga dia dah mempunyai channel dia sendiri. Kalau kita pergi ke YouTube tu boleh cari Rajan Production. Yang itu adalah orang kata video short film yang dia hasilkan bersama rakan-rakan kelas dia. Orang kata semasa tempoh cuti semester. Bagusnya budak-budak ni walaupun cuti semester, diorang tak nak balik, diorang nak buat kerja. Itu orang kata seronoknya kemahiran ni. Dia minat betul Dia minat, sebab minat tu kita tak perlu paksa. Diorang sendiri yang orang kata turun sampai cikgu yang tak cukup masa nak layan. Mereka juga sangat lebih tertarik, dan kalau kita tengok daripada video yang saya share tadi, okay, idea ini datang 100% daripada mereka sendiri. So jadinya kita hanya guide sahaja. Kemudian idea bila, biasalah budak-budak zaman sekarang bila dah ada idea masing-masing kan, dia dah ada idea dia sendiri, dia boleh buat. Dengan kita hanya perlu guide sahaja. Betul. Even untuk video tu pun saya dipaksa berlakon oleh pelajar. Tapi bagus sebab budak ni dia dah, orang kata dia dah start pandai cari duit sendiri, dia dah start beli barang-barang sendiri. Orang kata sebab kalau di luar sana, market di luar sana, kalau kita buat satu video viral pun untuk macam untuk konten YouTube, okey, boleh kita, orang kata bayaran tu boleh serendah dalam 2,000 untuk satu video. Orang kata itu paling rendah lah. Mungkin ada yang lebih tinggi daripada itu, dan equipment yang diperlukan hanya mungkin orang kata smartphone diorang dan juga laptop. Orang kata sangat-sangat Cik Semawi, mungkin saya boleh share sikit kot kan yang Cik Semawi cakap. Ya. Yang ni ke? Boleh. Ini adalah orang kata ni dia Rajan Production. Ini kiranya hasil tangan teknikal anak SJ Academy jugalah ya? Ya, betul. Ini orang kata di luar konteks assignment, di luar konteks kelas yang diorang buat sendiri sebab orang kata passion. Banyak juga ni video dia. Banyak. Kalau ya, kita betul. Banyaklah juga artwork yang telah dihasilkan.
Yang ni tadi. Ya, betul. Mungkin kita boleh tengok sekali lagi kot. Boleh. Boleh. Dia audio dia tak masuk lah. Oh, saya kuatkan sikit. Hmm. Ini yang saya katakan, kalau saya boleh tambahlah sambil kita tunggu suara tu kan, yang saya boleh tambahkan, di mana pelajar ni dia bukan sekadar pelajar, tapi dia juga kita ajar bagaimana nak jadikan passion dia tu duit. Orang kata dengan dah tahu konsep video recording, video production, orang kata projek semudah video perkahwinan, mungkin dah boleh buat servis macam tu dah. Okey, itu sedikit sebanyak lah. Mungkin ada viewers kita kat sana, kat luar sana rasa macam laggy ke kan. Boleh visit sendirilah Rajan Production ni. Boleh tengok lagi lah video-video lain dia kan. Mungkin dekat kita dalam situasi live ni mungkin agak lag sikit sebab kita nak transmit banyak transition kan. Betul. Ini orang kata bukan ini bukan salah satu orang kata pelajar kita. Sebenarnya kebanyakan pelajar kita memang kita orang kata suggest dan cadangkan untuk mereka membuat YouTube mereka sendiri, channel mereka sendiri, sebab platform ni percuma untuk mempromosikan diri mereka sendiri, cuma untuk mempromosikan skill mereka sendiri. Dan kebanyakannya orang kata kalau kita untuk company di luar sana pun apa-apa yang akan diorang tengok dah kita punya digital artwork. Kalau mereka ingin memohon pekerjaan nanti kelak lah. Yang ni macam mana pula Encik Ismawi? Ini pun student Encik Ismawi ke? Ini student kita juga, multimedia. Ini pelajar ni dia lebih kepada image manipulation. Dia minat fotografi dan juga image manipulation. Dan hasil kerja dia ni orang kata memang bagi saya ini is international punya quality. Dengan tunjuk ajar yang tepat, rasanya untuk pergi ke luar negara tu tidak menjadi masalah bagi dia. Dia ada buat poster untuk COVID juga Ada. Okey, itulah saya dah buat promosi secara percuma ni kan. Siapa nak follow Shiva Design, sila follow lah. Boleh. Okey, baiklah. Kalau masa nak buat gambar, nak duduk dekat atas aerospace ke apa ke, boleh juga. Boleh, tak ada masalah. Sebab kita, konsep kita sini adalah kita ingin membimbing adik-adik di luar sana untuk orang kata kejar dia punya cita-cita. Itulah yang berbalik kepada kita punya topik asal kita, macam Miss Ju cakap lah. Kita kelas masih berjalan seperti biasa dan Encik Ismawi cakap beruntung multimedia ni sebab semua dia boleh pakai komputer. Dia tak perlu keluar ke apa kan. Dia tak ada power tools ke apa. So maksudnya selain daripada kelas, maybe diorang masih boleh mengisi masa lapang, create konten-konten untuk diorang punya channel kan. Betul. Mungkin kalau saya boleh tambah Cik Harry. Sebab macam tadi Miss Ju ada sebut pasal Digital TV Asia. Okey, sebab masa ni adalah masa terbaik untuk pelajar-pelajar di luar sana, walaupun mereka belum enroll kat mana-mana, walaupun mereka tak tahu apa dan punya cita-cita. Ini adalah masa terbaik untuk mereka orang kata belajar secara online. Dan tadi macam saya repeat balik yang Miss Ju kata, di SG Academy ada menawarkan kursus-kursus percuma di Digital TV Asia. Dan antaranya adalah saya juga ada memberi kursus percuma di Digital TV Asia, iaitu kita akan belajar cara-cara nak buat digital entrepreneurship. Kita create
logo dan juga kita animate logo tu. Dan kalau ada adik-adik di luar sana yang berminat dengan bidang kreatif, dijemputkan hadir untuk bersama-sama nanti di kelas percuma kami. Dan itu juga saya nak orang kata kalau boleh saya tambah, sebab benda ni, kata pembelajaran online ni ataupun orang kata reskilling diri kita semasa proses PKP ni, bukan hanya orang kata adik-adik yang kena ambil peluang tau. Kalau kita boleh jadikan orang kata role model kita macam Dr. Masli Malik, untuk makluman semua, Dr. Masli Malik pun dah start dia punya online course. Dia ambil Forensic Ecology and Anthropology dekat Durham University. So nampak tu, even kita punya mantan ataupun bekas Menteri Pendidikan kita dulu yang dulu pun orang kata menggunakan masa yang ada ni untuk belajar secara online. Dan kat luar sana ada banyak kursus-kursus percuma dan antaranya salah satu orang kata provider ni adalah kami, SG Academy. So tak perlulah orang kata membuang masa dengan benda-benda yang tidak berfaedah. So gunakanlah masa ni untuk menambah ilmu adik-adik di luar sana. Mungkin saya share sikit kot macam mana. Boleh. Okay, ini ialah website yang Digital TVET yang diperkatakan Cik Semawi itulah. Betul. Dekat TVET Live ni boleh tengoklah kursus yang ditawarkan kan. Mana Cik Semawi kita? Ni dia, Digital Entrepreneur, Creating Business Logo, Sticker with Product Illustrator. Kan? Okay, so buat masa ni ini kursus yang diadakan lah. Kiranya tak semestinya kita nak macam mana ada sesetengah bidang yang memang tak boleh buat apa PKP ni kan. Dia bukan macam multimedia, tak boleh belajar dekat komputer je. So yang bagi bidang-bidang lain ni mungkin nak menambah ilmu, boleh lah tengok-tengok kursus yang mana rasa minat kan. Dia boleh belajar lah secara perlahan-lahan kursus tu bersama Encik Semawi kita kan. Rasanya kalau bisnes logo tu banyak yang terlibat tu. InsyaAllah. Itu orang kata kalau kita kembali ke industri, memang itu antara orang kata top job lah. Yang mudah, yang memang banyak permintaan di luar sana. Tapi kalau boleh saya tambah Cik Khairi, even though multimedia ni orang kata nampak mudah boleh dijalankan masa proses PKP, sebenarnya ni antara good news ataupun benda yang kita dapat daripada orang kata COVID-19 lah, PKP ni. Di mana sebab saya ada masuk dalam grup guru-guru Malaysia. So musim ni kita upgrade diri kita di mana guru-guru di Malaysia dah banyak beralih kepada orang kata online. Menggunakan Apple, menggunakan Classroom, orang kata menggunakan video tutorial. Walaupun benda tu bukan orang kata multimedia, tapi dia boleh ajar memasak menggunakan YouTube. Dia boleh ajar orang kata buat matematik menggunakan Classroom. Dan pelbagai-bagai lagi orang kata industri yang boleh ditunjukkan. Orang kata, yalah, kita nampak kegunaan multimedia tu di zaman-zaman sebegini. Baik. Saya rasa hari ini pun Jabatan Pembangunan Kemahiran telah mengeluarkan satu guideline untuk Institut Kemahiran ini menjalankan tugas ataupun menjalankan pengajian mereka lah. Kat situ saya ringkaskanlah sepatutnya kita tak boleh mengambil ringan apa yang telah ditetapkan oleh NOS kan. Kita masih perlu menyampaikan kita punya kertas tugasan, kertas kerja, kertas penerangan kan. So dekat dalam guideline tu pun ada menyatakan gunakan aplikasi yang sedia ada kan. Yang baiknya aplikasi seperti Google Classroom ni dia percuma kan. Kita boleh guna sebanyak mana kelas pun boleh. So ini adalah satu peluang lah untuk kita meneruskan pengajian kemahiran ni walaupun dalam tempoh PKP ni. Okey, senang cerita pergerakan TVET ketika tempoh PKP COVID-19 ni tidak terganggu atau gangguannya hanya minimal lah. Kita jalankan kelas seperti biasa secara online. Saya percaya ini adalah kerana aliran kemahiran ini dia lebih fast approach kepada teknologi lah kan. Bila berlakunya sesuatu kejadian, kita cepat-cepat cari jalan solusinya. Adaptasi secara teruslah ke atas talian, sejurus keluarnya perintah kawalan ni lah. Seperti Encik Semawi pun, dia mengajar secara online, buat penerangan sambil melukis. Saya fikir silap-silap secara online lagi banyak manfaat kepada pelajar ni kan. Mudah membuat segala kerja tu dari rumah. Itulah dia.
dia boleh refer secara instant orang cakap. Boleh compare, boleh compare side by side dengan kerja trainer-trainer kita ni. Baik, mungkin kita beralih sikit topik kita kan. Apa sumbangan TVET ketika tempoh PKP ni? Kita dapat lihatlah beberapa langkah yang diambil sesetengah pihak, terutama dalam bidang kemahiran mengenengahkan skill masing-masing dalam memberi sumbangan dan bantuan kepada pihak berwajib menangani wabak COVID-19 ini. Betul. Seperti yang saya cakap tadilah, virus ni masih baru lagi kan, kita tak tahu apa strukturnya kan. Tapi pada masa yang sama, kerajaan kita telah mengeluarkan satu langkah keselamatan, iaitu memakai hand sanitizer, memakai face guard ataupun face mask kan. Kita dapat lihat di mana kita di SJ Akademi sendiri melakukan beberapa projek khas COVID-19 kan. Setiap department kita dedicate satu projek untuk menyumbang secara terus atau secara tidak terus kepada COVID-19 ni. Dari pihak bidang kemahiran drone telah melakukan beberapa kali dah aktiviti disinfeksi kawasan-kawasan tertentu kan. Kita juga dapat lihatlah berlumba-lumba pihak kemahiran menggunakan 3D printer ni menghasilkan mask ataupun face guard yang telah berkurangan di kalangan frontliner kita kan. Dah makin lama makin habis stok dia kan. Tak kurang juga dengan disinfection entrance ni yang dia masuk, dia ada satu semburan infeksi tu kan, semburan disinfeksi. Kita juga dapat lihatlah beberapa perniagaan lumpuh ketika PKP ni, Encik Ismawi. Ya, betul. Dan ada antaranya masih survive kerana terdapatnya aplikasi-aplikasi yang membantu peniaga mengiklankan atau sebagai satu portal untuk pelanggan approach diorang lah untuk membeli. Kita boleh tengoklah dalam situasi macam ni betapa pentingnya peranan penghantaran makanan yang dibeli secara atas talian kan. Mungkin sebelum ni kita lihat perkara ni sebagai pilihan tambahan je. Untuk membeli makanan, kita tak perlu pun sebenarnya, kita beli je pergi kedai kan. Tapi bila dah jadi macam ni, method ni telah menjadi penyelamat ataupun kemudahan para pembeli lah. Okey, apa pendapat Encik Ismawi sebagai seorang yang sangat dekat dengan dunia digital ni tentang situasi ni? Yang ini memang kita akui, memang orang kata pengalaman diri sendiri juga, kita di mana digital ni, ilmu digital ni banyak membantu kata peniaga-peniaga di luar, terutama sekali pada musim-musim PKP ni lah. Macam kita pun ada banyak permintaan daripada SME luar sana yang kata minta ajar menggunakan software yang paling senang, macam mana nak buat poster, nak iklankan dia punya produk. Contoh macam yang tadi Cik Khairi kata macam food delivery. Food delivery ni, kalau ini pengalaman saya sendirilah, kita kongsilah. Okey, bukan hanya orang kata GrabFood, Foodpanda saja tau yang di luar sana yang aktif. Tapi sejujurnya, even saya tinggal di Klang, okey, alright, memang orang kata aktiviti, orang kata food delivery tu berlaku hari-hari. Dari segi orang kata bahan mentah sampailah ke bahan yang dah makan. Contohnya macam orang tua saya lah, kata COVID-19 ni rindu pasar malam. Tak ada pasar malam. So dalam grup kita, dalam grup Klang kita tu, you nak apa? Sate, nak mi celup, apa saja, everything is there already. Orang kata menggunakan teknologi, menggunakan pesanan ringkas, WhatsApp, menggunakan gadget yang kita ada, kita menjadikan perniagaan itu orang kata boleh survive. Dan rasa saya ini adalah salah satu langkah yang orang kata cantik lah, ataupun yang apa yang TVET boleh sumbangkan jika orang kata kita menjadikan pasar malam kita tu pasar malam digital. Orang kata atau bukan pasar malam, pasar Ramadan. Sebab isu sekarang kan ramai yang merindui pasar Ramadan lah. Ramai yang risau pun ada ni, pasar Ramadan tak ada ni. Betul. Sebab saya lihat memang trend tu sekarang ke arah macam tu. Tapi orang kata ini adalah salah satu orang kata sifat manusia. So orang kata dalam kita dihimpit kesusahan, dihimpit PKP ni, kita jadi lebih kreatif. Dan mana kita dapat ilmu tu secara online lah. Ada hikmahnya Encik Ismail. Ada hikmahnya. Okey, baik. Itulah dia. Encik Ismail kita nak menggerakkan
pasar Ramadan online. Miss Ju mungkin dah terfikir-fikir kot nak order apa kan? Ya, tengah fikir nak order apa, nak makan apa kan. Biasalah perempuan dia banyak bermain di fikiran tu nak makan apa. Makan pun boleh menjadi salah satu masalah. Even kita nak keluar lunch pun nak makan apa, nak makan dekat mana kan. Itu pun boleh menjadi salah satu masalah lah untuk semua manusia kan. Okay. Selain daripada tu, kita juga dapat lihat komunikasi kita terbatas dan semua dilakukan atas talian kan, sama ada kelas ke ataupun kita nak contact kawan kita ke, semua dah jadi online kan. Yang biasa siapa suka siapa suka lepak kat luar kat kedai mamak tu dah tak boleh dah. Dia kena lepak dalam online je. Lepak dekat dalam seperti yang Miss Ju beritahu tadi lah, kelas pun dilakukan secara video conference kan. Kita pun sedia maklum lah, penggunaan aplikasi video conference pun naik secara mendadak semenjak timbul sehingga menimbulkan beberapa isu keselamatan ni. Mungkin sebelum ni sebahagian kita tak perlu pun aplikasi tambahan ni kan. Kita buat je lah rutin kita hari-hari. Apa pendapat Miss Ju? Mungkin lepas ni metod apa pula yang akan diperkenalkan oleh ahli kemahiran dalam keadaan seperti sekarang ni? Oh, Miss Ju agaknya dia punya internet tak berapa stabil kot kan? Ya. Okay, tak apa, kita beri masa dulu untuk Miss Ju. Kita dapat lihat lah yang bahawasanya video conference ni sebelum ni tak dipakai pun kan. Hanya sesetengah golongan je yang mempraktikkan video conference sebagai medium untuk berkomunikasi kan. Sebab ada sesetengah pihak mempunyai hubungan dengan antara negara kan, takkan dia nak setiap kali dia nak flight pula. Tapi bila dah jadi situasi PKP COVID-19 ni, dia dah jadi satu keperluan dah, kan. So maksudnya sebelum ni tak perlu, sekarang dah perlu dah. Mungkin lepas ni kita tak tahu kan apa lagi aplikasi yang mungkin kita pandang enteng sebelum ni, tapi bila dah jadi situasi macam ni sangat diperlukan kan. Betul tu cakap, betul tu. Mungkin sehari dua lagi ada method untuk mungkin Cik Ismawi ada cara dah settle lah secara mengajar secara multimedia ni. Mungkin lepas ni timbul pula cara untuk mengajar mekatronik pula atas talian kan, menggunakan simulation ke apa kan, kita tak tahu lagi lah benda tu. Selagi tak habis tempoh PKP COVID-19 ni, selagi itulah kita tak tahu, kita tak dapat menjangkakan apa yang bakal terjadi. Betul. Dia orang kata antara hikmah lah, apa yang terjadi hari ni, dia kata sikit sebanyak membuka hati orang kata kita lah rakyat Malaysia untuk melihat teknologi yang sebenarnya benda tu dah ada lama. Cuma mungkin ialah kita rasa lebih selesa dengan face to face, lebih selesa kata dengan cara yang dahulu. Okey, tapi dengan adanya macam ni kita melihat ada satu jalan alternatif. Dan ini juga membuka lembaran pendidikan tu. Orang kata pendidikan tu orang kata alternatifnya meluas. Ada yang secara online, ada yang secara kursus pendek, ada yang mungkin yang macam orang panggil masterclass. Okey, benda-benda tu ada yang mungkin benda ni membuka mata pada pelajar-pelajar di luar sana. Tak semestinya mereka mengikuti aliran perdana. So mereka ada banyak option. Lagi-lagi mungkin bagi adik-adik yang kurang bernasib baik, yang tidak mendapat tempat di UPU, okey, masih mencari-cari di mana nak pergi lepas ni. Yalah kan dah duduk rumah lama-lama tak ada buat apa. Okey, tapi ataupun mana yang dah jumpa minat mereka dengan orang kata memasuki kelas-kelas online, belajar secara online, dengan kerajaan pun dah bagi orang kata internet percuma kepada semua orang. Okey. So benda tu sebenarnya sedikit sebanyak menggerakkan kita ke depan, walaupun kita tinggal di rumah tapi sebenarnya minda kita tu bergerak. Okey. Minda kita bergerak untuk upskillkan diri kita, mengisi masa kita. Itulah kita sebenarnya kena sentiasa bersedia. Untungnya kita di aliran TVET ni memang kita secara cepatlah kita boleh respon kan dengan situasi, dengan keadaan, dengan peredaran zaman, supaya benda yang kerugian tu kita boleh minimumkan kan.
Betul. Tapi itulah hari ni kalau kita cerita pasal sumbangan TVET pada orang kata kerajaan pada musim PKP ni dengan isu-isu orang kata bakalan untuk bahagian frontliner yang kekurangan dari segi baju, dari segi face mask. Di industri kita memang orang kata inilah bagusnya orang-orang kemahiran ni. Mereka bersatu hati di saat-saat macam ni. Dengan yang macam Cik Khairi kata drone buat orang kata pembersihan apa tu kan. Lepas tu yang mana yang kata 3D modeler, yang mana yang product design dia buat kata face mask punya cover. Ya, betul. Di mana yang industri jahitan orang kata banyak yang dah buat mask dari bentuk kain dan juga membantu frontliner kita buatkan orang kata protection suit untuk mereka. Dan benda ni berlaku di luar sana dalam keadaan yang kata pantas dan orang kata terdesak ni lah. Tanpa orang kata banyak resource yang kita ada. Itu orang kata memang sumbangan besar TVET pada kerajaan lah. Betul lah. Saya ada nampak juga yang dalam bidang jahitan ni dia even ada jahit PPE kan? Ya, betul. Untuk pelindungan frontliner kita ni. Betul. Ada. Dan benda tu kita buat secara orang kata sukarelawan dan tidak berkonsepkan perniagaan lah. Kita buat secara percuma. Untuk matlamat dia untuk membantras COVID-19 ya Encik Semari Betul. Okey, begitulah keadaannya tempoh PKP ni kan. Terbukti yang mana TVET memain peranan penting dalam kemahiran negara, tak kira dalam bidang apa sekalipun. Tindakan segera yang sedia maklum dengan keperluan industri diperlukan pada saat-saat genting ini. Kami ahli kemahiran TVET tidak akan duduk diam membiarkan hanya frontliner betul-betul lumus menangani keadaan kritikal ini. Tidak banyak, mungkin sedikit kita tetap akan bantu. Kalau bukan frontliner, kita bantu yang memerlukan dalam situasi terdesak ini. Okey, saya rasa sampai di situ saja. Sekian saja dari kami di SG Academy. Semoga semuanya kekal sihat dan jaga jarak sosial anda. Okey, bye-bye.